Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau minta sign Boleh? untuk kebenaran ceramah. Oke, baik. Oke, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar sekalian, pertama dan selamanya marilah kita bersama-sama hadirkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih diberi peluang untuk berada di bulan keberkatan ini. Hal ini kerana bulan Ramadan ini terbahagi kepada 3, iaitu 10 malam yang pertama merupakan malam rahmat. Kemudian 10 hari yang kemudian merupakan malam keampunan. Kemudian 10 hari yang terakhir merupakan pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti diwajibkan ke atas umat yang terdahulu agar kamu bertakwa. Maka dengan itu kita hendaklah sentiasa meningkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Seterusnya kita ingin mendengar apakah amalan ataupun cara-cara untuk meningkatkan ketakwaan ataupun keimanan kita. Antara amalan yang pertama yang boleh kita lakukan di bulan Ramadan ini, yang pertama, kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Seperti ulama-ulama yang terdahulu, seperti Imam Asy-Syafi'i yang mengkhatamkan 60 kali dalam bulan Ramadan. Imam Syafi'i mengkhatamkan sehari 2 kali khatam Al-Quran. Maka kita hendaklah sekurang-kurangnya khatam Al-Quran sekali sebulan. Antara tips untuk kita mengkhatamkan Al-Quran, Al-Quran ada 30 juzuk Al-Quran. Kemudian setiap satu juzuk ada 10 lembar. Seterusnya, kita boleh membaca satu juzuk dalam sehari, iaitu 5 waktu solat kita. Misal kata subuh, kita membaca 2 lembar. Zuhur 2 lembar, Asar 2 lembar, Maghrib 2 lembar, Isya 2 lembar. Maka jika dikira kita sudah membaca satu juzuk Al-Quran. Seterusnya, kita bukan sekadar hanya mengkhatamkan Al-Quran. Kita hendaklah mentadabbur, memahami apa pesanan di dalam Al-Quran yang ingin disampaikan untuk kita semua. Amalan yang kedua, yaitu mendirikan solat. Solat hendaklah didirikan. Kerana apa? Solat merupakan tiang agama yang perlu dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Kita tidak seharusnya hanya di bulan Ramadan sahaja mendirikan solat. Hal ini kerana solat merupakan perkara pertama yang akan disoal di akhirat kelak. Jika kita tidak dirikan solat, maka kita risau. Amalan yang kita lakukan selama ini akan tergantung, tidak diterima oleh Allah SWT kerana kita tidak dirikan solat. Kerana solat merupakan perkara pertama yang akan dihisap di akhirat kelak nanti. Maka dengan itu, kita hendaklah niat di dalam diri kita untuk sentiasa mendirikan solat, bukan hanya sekadar di bulan Ramadan, bahkan di luar bulan Ramadan pun kita kena dirikan solat. Seterusnya, kita juga mesti
menambahkan amalan sunat solat kita, iaitu solat-solat tarawih yang tiada di bulan selain Ramadan. Maka kita hendak berpusu-pusu dirikan solat tarawih sekurang-kurangnya 8 rakaat dan witir 3 rakaat. Di samping itu, kita hendaklah menambahkan lagi amalan sunat kita, iaitu solat sunat taubat, hajat, tasbih dan sebagainya. Amalan yang ketiga, iaitu kita mestilah memperbanyakkan doa dan zikir. Di bulan keberkatan yang ini, doa adalah makbul. Maka dengan itu kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka apa-apa niat kita, permintaan kita, kita minta di bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan ini insya-Allah Allah akan makbulkan segala doa kita. Antara tempat dan masa untuk kita berdoa di bulan Ramadan ini, iaitu sebelum berbuka puasa dan sepertiga malam. Maka apa-apa niat kita, doa kita, kita minta di bulan Ramadan ini. Seterusnya, kita hendaklah memperbanyakkan zikir, iaitu ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar dan astaghfirullah. Maka zikir-zikir ini kita hendaklah memperbanyakkan di bulan Ramadan, di bulan penuh keberkatan ini. Amalan yang keempat, iaitu kita hendaklah memperbanyakkan bersedekah di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW seorang yang dermawan, lagi-lagi di bulan Ramadan. Maka kita semestinya sentiasa hadirkan rasa niat untuk bersedekah di bulan keberkatan ini. Bila kita bersedekah kepada orang yang ingin berbuka puasa, maka segala amal kebaikan yang dilakukannya kita akan terima, tidak kurang walau sedikit pun. Maka kalau kita sedekah sebiji tamar sekalipun, sebiji kurma, untuk dia berbuka puasa, maka segala amal ibadah yang dia lakukan di bulan Ramadan kita akan peroleh. Maka kita hendaklah memperbanyakkan bersedekah di bulan Ramadan. Maka setiap sedekah yang kita beri akan menjadi amal jariah untuk kita bila kita meninggal sekalipun sehingga ke akhirat kelak nanti. Amalan yang kelima, iaitu kita hendaklah menjaga lisan kita, iaitu tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Contohnya mengumpat sesiapa saja yang tidak perlu. Kita bercakap buruk hal pribadi seseorang kepada orang lain. Ini merupakan satu amalan yang akan mengurangkan pahala kita di bulan Ramadan. Kita hendaklah memperbanyakkan kalam-kalam yang baik, berkata-kata yang sopan, kita mengucap tasbih dan sebagainya, membaca Al-Quran, maka itu merupakan amalan yang terbaik di bulan Ramadan. Secara kesimpulannya, bulan Ramadan merupakan bulan penuh keberkatan. Maka ini merupakan madrasah untuk kita semua. Kita hendaklah bertungkus lumus untuk melakukan amal ibadah di bulan Ramadan ini agar kita akan terlatih di bulan selain daripada bulan Ramadan. Hal ini kerana bulan Ramadan merupakan satu peluang untuk kita membaiki dan menambahkan amal ibadah kita. Seterusnya, bulan Ramadan ini kita hendaklah memastikan diri kita suci daripada sebarang dosa. Hal ini, bulan Ramadan merupakan bulan keampunan, maka kita hendaklah sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar di bulan seterusnya kita akan suci daripada sebarang dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.